Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness. Dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang berkenaan dengan produk kurus. Okay, so sebelum tu boleh tak saya explain dulu definisi produk kurus ni. Produk kurus ni adalah satu produk yang diguna pakai oleh mana-mana yang didistribute ataupun dijual oleh company tertentu. Kemudian apa yang dia buat dengan produk tersebut adalah ianya boleh membantu anda kurus. Itu adalah claim daripada penjual produk kurus. Alright. Waalaikumsalam Kak Sanisa. Apa khabar? Okay. So kenapa sebenarnya saya tak suka produk kurus dan saya tak suka recommend sebarang produk untuk turunkan berat badan. Okay. Tapi sebelum tu saya nak tanya pada Kak Sanisa. Boleh tak Kak Sanisa? Kak Sanisa, dah call ke post laju dekat Bintulu? Sebab kalau dah call kat post laju Bintulu mungkin kita tahu kot. Waalaikumsalam Kak Hanis Yahya. Apa khabar? Hai. Hari ni kita akan bercakap tentang satu topik berkenaan dengan produk kurus. Kenapa sebenarnya produk kurus ni bukan sepatutnya first time serius nak dengar hari ni. Okay. Saya dah risau. Kalau dah serius ni, kalau boleh jangan marah-marah. Alright. Waalaikumsalam Puan Rosalie Maurice. Wow, alright. Okay, sekejap. Sebelum tu boleh tak saya buat beberapa setting kejap. Tapi kan, kalau katakan dekat sini you all rasa sharing yang saya akan bagi ni really akan memberi manfaat, bukan setakat untuk diri kita, malah untuk orang lain juga, saya betul-betul sarankan untuk tekan button share dekat bawah tu. Kemudian kita niatkan supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya berikan pada hari ini. Dan supaya juga sesiapa yang mendengar live saya hari ini akan finally dapat jimatkan duit mereka daripada keep on membeli dan restock produk-produk kurus yang belum tentu boleh menjanjikan apa-apa efek kepada progress fat loss mereka. Alright. Bercakap tentang fat loss, kita sebenarnya ada konsep fat loss dan konsep weight loss. Kita kena faham antara dua konsep tu, fat loss dan weight loss. Fat loss, saya tekan dekat-dekat sikit. Alright. Siapa sini dah ready untuk saya cakap ni? Siapa dah ready? Waalaikumsalam Puan silap. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah saya sihat. Okay, now siapa dekat sini dah ready, boleh tak komen dah ready? Sebab saya tengok berapa ramai akan dah ready, berapa ramai akan yang belum ready. Sebab seriously, benda ni, apa yang saya cakap ni kemungkinan besar akan mengubah hidup seseorang. Dan apa yang saya cakap ni akan melambatkan sakit yang akan sampai kepada diri mereka, akan melambatkan juga mungkin, saya tak tahulah kan, tahap tu lebih sangat, tapi akan menjadikan orang tu kurang rasa sakit dia sebabkan menggunakan produk-produk ataupun cara yang salah untuk menurunkan berat badan. Okay, siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready. Siapa yang rasa belum ready lagi boleh tak komen saya belum lagi ready, nak ambil pen, nak ambil kertas dan sebagainya. Waalaikumsalam Kak Asma. Okay, saya dah alhamdulillah sihat walafiat. Suara saya dah kurang seksi sikit. Saya memang tak nak seksi lama-lama sangat. Alright, so okay, boleh tak sebelum tu saya nak tanya, siapa dekat sini kali pertama tengok saya buat live selain daripada Puan Norazlinda Izan? Siapa lagi kali pertama tengok saya buat live, boleh tak komen? Sebab saya suka orang yang kali pertama tengok saya buat live. Suka gila sebabkan bagi saya mereka yang kali pertama tengok saya buat live ni memberi sedikit saya cabaran untuk saya explain dan membuatkan saya rasa macam lebih bersemangat lagi untuk explain kepada mereka yang baru ni kan. Alright, now okay. Saya nak bagi tahu ada perbezaan antara produk kurus dengan vitamins dan mineral dan whole food. Ada 3 benda yang berbeza dekat sini. Ada 3 perkara yang berbeza. Okay, boleh tak tulis? Pertama, whole food. Makanan-makanan biasa kita makan lah. Nasi lah, ayam, daging, ikan, sayur. Benda-benda yang whole food, tak perlu nak diproses langsung. So, whole food tu adalah sejenis apa-apa makanan yang you all makan hari-hari, yang tak perlu nak diproses, yang korang boleh beli makanan-makanan
makanan-makanan dekat barang-barang basah dekat pasar raya tu dan sebagainya, itu adalah whole food bila dimasak. BBZ kali pertama, alhamdulillah. Welcome Puan BBZ. Dan mana dia menyampah? Kak Asmah ni selalu salah faham. Saya juga nak ucapkan welcome kepada Puan Nora Zinda juga. Alright. Saya suka tengok orang yang baru. Faham tak? Saya suka tengok orang baru. Sebabkan bila orang baru ni, dia akan dapat sampai message saya lagi ramai. So begitulah point dia. So that's why best dia tekan button share. Lebih ramai orang nampak sharing ataupun posting daripada saya, ianya akan dapat meramaikan lagi kita punya circle ni, dan mereka akan dapat faham cara yang sebetulnya. Okay, berbalik semula tentang tadi tu, kita ada 3 benda. 3 benda. Yang pertama sekali adalah, saya pertama kali untuk hari ni, okay. Saya sayang betul orang yang lama sebenarnya. Sebabkan orang yang lama orang yang lama bersama dengan saya lah, kita berada ke tahap ini sekarang ni. So thank you very much kepada semua. Macam Kak Hanis Yahya join saya pada bulan 2, Puan Rosalie Mauris pada bulan 4 hari tu. Lagi siapa? Pada Kak Asmah bulan 2 juga. Siapa lagi dekat sini? Kak Sanisah bulan 3 join saya buat participate dalam kita punya circle dan sebagainya. Okey, kita sambung balik Kita tak nak ni. Saya minta maaf kalau saya ada cakap yang buatkan orang salah faham tadi. Pertama tadi kita nak cakap 3 benda. Pertama sekali whole food. Makanan-makanan yang kita boleh dapatkan dekat macam beras, ayam, ikan dan sebagainya. Kedua pula adalah vitamins dan mineral. Itu adalah kategori suplemen suplemen. Sebab apa? Dalam whole food ni mungkin ada benda yang kita tak makan. Mungkin kita ni jenis tak makan sayur sangat, mungkin kita jenis tak makan ikan sangat, tak makan ayam sangat, tak makan certain makanan. Jadi untuk top upkan badan kita daripada mencukupkan vitamins yang sepatutnya, kita ambil suplemen. Contoh suplemen ni adalah macam vitamins. Vitamin apa? Vitamin A, B, C, D, E, F, G sampailah ke Z. Okay, ada banyak vitamin sebenarnya kan. Alright, selain itu juga ada mineral. Mineral tu macam zinc, magnesium, kalsium. Lagi apa lagi zinc, apa ni? Time ni saya dah lupa kan. Ada juga ada juga contohnya macam ada chromium, fluoride, selenium, chromium, ada calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, copper, fluoride, selenium, chromium, iodine, manganese dan molybdenum. So itu semua adalah, saya sebut tadi adalah mineral. Ada yang zinc, ada yang vitamins dan ada yang mineral. So kita kena faham perbezaan antara whole food dan mineral dan vitamins. Kita faham. Siapa sini tak faham lagi? Makanan yang kita tak cukup, kita top upkan dengan vitamins dan mineral. Itu dia. Right? So now, bila contohnya macam kita ada kereta, tapi kita rasa kita punya tayar tu tak cukup padu, kita top up dengan angin. So angin itulah consider sebagai vitamins dan mineral. Faham ke faham maksud saya? Okay? Right Hai Farhana Abdul Halim, apa khabar? So itu yang pertama. So now, bila kita ada satu lagi produk kurus. Produk kurus biasanya adalah campuran daripada bahan-bahan makanan whole food ni yang memang dah terbukti boleh menurunkan berat badan orang, terbukti untuk mengurangkan rasa lapar dan juga terbukti untuk bagi kita rasa kenyang lebih lama. Diambil dan diekstrakkan zat-zat bahan makanan dia dan dicampurkan dalam satu produk dalam bentuk pil atau dalam bentuk jus dan sebagainya, terpulang. Alright. Dan kemudian untuk bagi dia tahan lebih lama, dia letak bahan pengawet, letak bahan-bahan chemical sikit dan terkeluarlah satu produk kurus. Katakanlah ini produk kurus. Okey, dalam ni ada caffeine, ada cherry, ada mango, ada pineapple, ada apa benda semua ada dekat dalam ni. So itu adalah produk kurus yang mana dicampurkan bahan-bahan makanan whole food tadi ke dalam produk ni dan dicampurkan pula dengan pengawet, perasa tiruan dan sebagainya supaya orang beli dan orang akan dapat manfaat. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Alright. Sofa boleh follow ke? Sofa boleh follow tak? Kalau tak, saya akan repeat balik. Saya minta maaf kalau katakan saya cakap laju dan suara saya agak
agak seksi ke? Ya ke seksi? Ya je seksi. Okay, now. Apa tadi? Dah ready ke? Okay. Almost there. Okay, kalau faham, boleh tak bagi saya love kalau faham? Kalau tak faham, boleh tak? Kalau faham, boleh tak bagi saya love? Kalau tak faham, boleh tak bagi saya muka marah? Sebab saya nak tengok siapa yang faham, siapa yang tak faham. Sebab saya nak survey sikit lah kan. Dan kalau boleh, kalau you all rasa sharing yang saya nak berikan ni akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, saya nak minta you all please tekan button share supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya share ni. Okay, now. Berbalik semula tentang memang laju pun ke Asmah Okay, saya repeat balik. Saya nak you all faham ada 3 benda sekarang ni apa yang kita makan. Apa yang kita makan ataupun minum lah. Pertama adalah whole food. Makanan penuh. Orang cakap bahasa Melayunya. Makanan penuh. Makanan penuh ni macam nasi ke, brown rice ke, ayam, ikan, sayur, daging, lagi apa lagi, susu, lagi apa lagi, benda yang tak perlu nak diproses. Okay, tak perlu nak diproses. Susu, kalau diproses dia akan jadi yogurt, dia akan jadi keju, contoh. Alright, dia akan jadi susu pekat manis katakan. Tu kalau diproseskan susu tu. Kalau diproseskan ayam tu, dia akan jadi nugget, dia akan jadi hot dog, dia akan jadi ayam goreng McD sebagai contohnya kan. Dia akan jadi apple burger punya daging tu kan. Patty chicken tu katakan. Tu kalau katakan ayam tu diproses. Okey, nasi kalau diproses dia akan jadi nasi goreng. Alright, dia akan jadi biskut rice biscuit ataupun biskut nasi kan, biskut beras tu. So itu pun sebagai proses, tapi asalnya lah nasi. Nasi itu adalah makanan yang tak proses, jadi itu adalah whole food. Okay, itu yang pertama, whole food. Whole food yang pertama. Yang kedua adalah vitamins dan mineral. Vitamins dan mineral adalah macam kita sepatutnya makan kalau kita tahu ada vitamins yang kita kurang dalam badan kita. Sebagai contoh, kalau katakan kalau kita makan cukup sayur dan sebagainya, kita akan senang gila melawas. Kita akan senang gila, mungkin hari-hari tu sekali ke 2 kali sehari kita boleh melawas. Tapi sebabkan kita mungkin kekurangan sayur, kita mungkin kekurangan buah, kita mungkin tak cukup minum air, apa yang berlaku adalah kita jarang dapat lawas. Dan bila kita jarang dapat lawas, apa kita kena buat? Kita makan sayur atau makan buah atau minum air. Tapi kita pula jenis yang tak suka makan sayur, tak suka makan buah, jarang minum air. Dan apa kita kena buat? Kita ambil jalan shortcut. Ambillah B-complex. Contoh B-complex macam ni. B-complex yang saya selalu amalkan sebenarnya. Right. So B-complex ni ada juga tujuan dan function dia yang lain juga yang boleh dan really akan membantu kita supaya dia akan mempercepatkan proses metabolisme, proses perlawasan dan macam-macam lagi proses dan sistem-sistem badan kita yang lain. So far boleh faham ke? So far boleh faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love juga kalau faham? Kalau tak faham, boleh tak bagi saya muka sedih? Sebab kalau saya memang betul-betul nak pastikan semua yang berada dalam live ni dapat faham tentang apa yang saya nak cuba sampaikan pada hari ini. Hai Adam. Hai. Ifa Manu. Okay, itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Sekarang ni kita nak cakap pasal produk kurus pula. Alright, produk kurus pula adalah sejenis. Papa sini. Tak cakap pun. Melah sini. Meh sini. Ani, kita cerita pasal Didi and Friend. Come. Duduk sini. Sekejap, kita iklan kejap tau. Ada saya nak memperkenalkan salah seorang daripada saya punya. Di mana? Saya nak memperkenalkan salah seorang daripada followers tegar saya. Nama dia adalah, sebut sila, boleh tak anda memperkenal nama awak? Semua orang nak kenal nama awak. Boleh tak sebut nama? Nama saya siapa? Ifa Amanu ke? Ifa Amanu ke? Ifa Amanu. Okay, dia dah segan. Alright, sorry. Iklan kejap.
Alright, so kita berbalik cerita pasal produk kurus pula. Okay, produk kurus dia adalah sejenis gabungan makanan-makanan daripada whole food tu. Alright, diekstrakkan, diletakkan dekat dalam produk kurus. Contohnya macam ini, diletakkan pengawet, diletakkan perasa-perasa yang sepatutnya, kalau katakan diperbuat daripada jus dan sebagainya. Dan kemudian apa yang berlaku, kita makan, kita dapat turunkan berat badan sebenarnya. Kita dapat turunkan berat badan. Saya tidak menafikan banyak produk kurus yang membantu orang untuk kurus. Memang saya tak nafikan banyak produk kurus betul-betul dapat bantu orang untuk turunkan berat badan. Alright. Waalaikumsalam Puan Nur Fatimah. Alright. Walau bagaimanapun, okay, setiap benda pasti akan ada walau bagaimanapun. Even kalau kita makan whole food banyak pun ada side effect dia. Sebagai contoh, kalau katakan kita makan nasi terlampau banyak, kita mungkin boleh jadi gemuk. Kalau kita makan sayur terlampau banyak pun, mungkin sebenarnya kita akan rasa macam tak cukup kenyang. Okey, kalau katakan kita makan buah oren terlampau banyak sangat pun, mungkin kita akan ada sampai tahap cerit-berit. Faham tak maksud saya? Maksudnya, too much of good things pun is bad. Too much of good things are bad juga. So point dekat sini adalah kita kena pastikan kita kena ada well balanced diet, yang kita makan cukup makanan-makanan kita. Dan insya-Allah kita akan lebih mudah untuk turunkan berat badan kita. So far boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh tak komen faham? Saya tengok berapa ramai yang faham, berapa ramai yang mungkin tak faham. Right. So okay, ready, stop, contact akak. Okay, now so now produk kurus saya nak mention sikit. Kita kena faham, bila kita sebut pasal produk kurus, kita kena tahu perbezaan antara dua. Kadang-kadang orang kata ni produk kurus, tapi tak semestinya ini adalah produk kurus. Sebagai contoh, whey protein saya. Whey protein saya yang saya gunakan untuk mencukupkan protein, itu bukan produk kurus. Itu adalah untuk mencukupkan protein dalam badan saya. So that's why saya ambil protein. Saya ambil whey protein. Right, so kalau faham boleh tak? Kalau faham boleh tak bagi saya love siapa yang faham? Sebab saya tahu berapa ramai yang tak faham, berapa ramai yang faham. Kalau tak faham boleh tak bagi saya muka sedih kalau tak faham, ataupun muka marah lah kalau tak faham. Right, saya teruskan. Oh ya. Yeah. Tanya Mak Ali, boleh tak main tu? Tu dia. Ada petir dekat sini. Okey, seterusnya saya nak sambung Alright, seterusnya saya nak sambung. Dalam satu produk, sama ada dia akan highlightkan tentang vitamins ataupun highlightkan tentang function. Dua benda, vitamins ataupun function. Tapi KKM sekarang ni dia tak boleh letak function kepada produk. Dia hanya boleh letak apakah isi kandungan, dia punya vitamins, mineral, nutritional information dan sebagainya. So itu sebenarnya perbezaan antara produk kurus dan bukan produk kurus. Kemudian apa tahu? Dan sebenarnya bila kita gunakan produk kurus, apa yang akan berlaku kepada kita lah, pertama dia akan bagi kita kurang rasa lapar. Kedua, dia akan bagi kita rasa kenyang. Ketiga, dia akan mempercepatkan juga metabolisme. Keempat, dia akan melambatkan production ataupun pembentukan lemak. Dan yang terakhir sekali, dia akan menyebabkan badan kita lambat menyerap lemak. Waalaikumsalam, tak is okay. Walau bagaimanapun, kebanyakan produk-produk kurus dalam bracket membantu orang untuk turunkan berat badan, dia akan ada function macam tu. Tapi perbezaan dia adalah, siapa nak dengar perbezaan produk kurus dan bukan produk kurus, walaupun function dia adalah untuk menurunkan berat badan. Sebagai contoh,
B-complex bukan produk kurus, tapi dia membantu dalam proses menurunkan berat badan. Okey, contohnya lagi Superfood. Superfood adalah bukan produk kurus, tapi ianya membantu kita untuk menurunkan berat badan. Ini bukan produk kurus, tapi ianya membantu, macam vitamin B complex juga, macam probiotik juga, dan macam-macam lagi benda-benda lain. Alright. So, siapa nak tahu perbezaan dari segi efek antara produk kurus dan bukan produk kurus? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh tak? Boleh tak bagi saya siapa boleh tak saya bagi muka wow sikit? Muka wow sikit kan? Siapa yang nak tahu boleh tak bagi saya muka wow? Saya tengok berapa ramai agaknya yang nak tahu ni kan. Again, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di luar sana, saya memang sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK, sebab kita akan lebih mudah dapat berinteraksi, dan saya nampak you all punya komen, you all punya respon dan sebagainya. Senang untuk saya tahu. Okay? Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook Live ni. Saya yakin sangat-sangat gila, tahap potong jari punya yakin, yang ramai orang akan dapat manfaat daripada hasil kerja you all dan tekan button share tu. Saya memang yakin juga memang korang akan dapat juga pahala yang berganda-ganda, terutamanya pada bulan puasa ni lah kan. Okey, antara benda yang akan berlaku sekiranya kita menggunakan produk kurus yang tak elok untuk kita, antaranya dia akan meningkatkan kita punya degupan jantung secara tiba-tiba. Kenapa? Kebanyakan produk kurus mengandungi kafein yang sangat tinggi. Kafein yang datangnya daripada kopi, kafein yang datangnya daripada green tea. Kita boleh minum kopi, tapi kita tak boleh minum kopi terlampau banyak sangat. Kalau tak, nanti dia akan jadi macam tu, meningkatkan degupan jantung kita. Itu yang pertama. Kafein tu, biji kopi, okay? Biji kopi adalah whole food, tapi kafein tu dah diekstrak daripada biji kopi tu dan diletakkan dalam produk kurus. So itu yang dia jadikan dia bermasalah. Itu yang pertama. Selain itu juga ada certain makanan, certain produk kurus yang akan meningkatkan tekanan darah kita. Saya ada seorang ex-student saya yang join saya pada bulan 3. Dia pernah masuk hospital 2 kali sebab menggunakan sejenis produk kurus yang dipanggil sebagai fat burner. Dia masuk hospital 2 kali sebab degupan jantung dia punya tekanan darah dia meningkat sampai almost 200. Almost 200 ni, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tak survive bila dalam 200 lebih punya tekanan darah, sebab terlampau tinggi sangat. Sama ada nanti kan ada kapilari darah pecah kat otak, kemudian akan lumpuh ataupun sebagainya. Memang dia memang berbahaya. Hanya a few sahaja yang survive bila blood pressure dia hit sampai 200 lebih. Tapi serak lagi suara coach, itulah saya kena guna bahasa isyarat lah. Ingat tak tengok TV satu kan, dekat bawah kanan tu ada macam tu kan. Saya kena buat macam tu lah, baru senang sikit orang faham. Siapa sini boleh terima kalau saya cakap bahasa isyarat je? Saya cakap bahasa isyarat je boleh tak? Sebab suara saya ni macam bak kata Kak Ikin, suara saya masih lagi seksi saya harap korang masih dapat tahan puasa korang. Okay? Memang ini satu dugaan sebenarnya, saya faham. Ini namanya dugaan puasa. Dugaan puasa yang sepatutnya korang akan dapat kawal. Boleh ke boleh? Okay, saya sambung Saya sambung. Right? Baru dapat masuk is okay. Selain daripada itu juga, bila kita menggunakan produk kurus, dia akan jadi cerit-berit. Cerit-berit ni kenapa tau? Sebabkan pengambilan ubat-ubat yang tertentu yang kononnya boleh membantu kita menurunkan berat badan melalui apa tau? Melalui namanya detox. Katanya detox. Tapi semuanya bukan detox. Tak faham bahasa isyarat. I say man. Detox ni maksudnya, bila kita gunakan produk kurus tu, sebenarnya kebanyakan produk kurus ada efek namanya efek diuretik. Dia akan menurunkan paras air di dalam badan kita. Bahasa isyarat sikit-sikit faham.
tak faham bahasa isyarat. Tak apalah. Saya kena jugalah belajar bahasa isyarat. Nanti saya kena letak translator kat bawah tu. Alright. So, namanya diuretik, dia akan membuang air dalam badan kita melalui urin, melalui perkumuhan lah, peluh kita dan sebagainya. Dan kita rasa benda tu bagus. Masalah ramai orang kalau peluh tu okey. Tapi kalau tak ceret-beret, dia jadi macam arwah mak saya. Dia ceret-beret sampai dia dehydrated, sampai dia lemah gila. Sampai satu tahap apa yang berlaku kepada diri arwah mak saya lah. Dia jatuh berkali-kali. Sampai sekali tu dia terjatuh, landing in an awkward position. Tulang retak, masuk hospital 7-8 bulan dah tak boleh berjalan. Kena pakai tongkat. Kena ada fizioterapis yang bantu dia untuk berjalan semula. Alhamdulillah dah boleh berjalan, tapi kena pakai tongkat kaki 4 tu. Alright, so point dekat sini adalah bila kita start ada ceret-beret ketika kita menggunakan produk kurus, bermaksud kita kena stop menggunakan produk kurus tersebut. Stop. Okey, seterusnya kita akan rasa macam susah nak tidur, kemudian sampai satu tahap yang kritikal, buah pinggang rosak, hati rosak. Dan sampai satu tahap juga yang dah nak sampai ke tahap kritikal adalah pundi kencing berdarah ataupun pundi kencing kita terhakis dan kita akan membuang air dengan darah sekali. Kalau perempuan kalau perempuan dia lain sikit, macam confusing sikit. Lelaki ni tiba-tiba kencing keluar darah. Dah kenapa? Takkan nak buka puasa? Macam itulah kan. So memang ada banyak benda-benda yang bahan-bahan yang di ban. Kalau katakan korang nak tulis, korang tulis. Nama dia adalah ephedra yang di ban, hydrocut ban, fanpan ban, meridia ban. So kalau katakan ada sebarang produk kurus yang dia tulis kat sini ingredient, katakan fanpan, buang, jangan simpan. Tapi biasanya dah tak lepas dekat Malaysia. Biasanya kalau beli barang online ni bahaya. Kalau nak beli apa-apa barang, beli dekat farmasi yang trustednya farmasi. Sebab farmasi biasanya dia kena dapatkan sijil KKM dulu. Dia kena dapatkan beberapa sijil dulu, baru boleh masuk dekat dalam farmasi. So that's why sangat gila penting untuk kita realise perbezaan antara produk kurus dan vitamins dan mineral dan makanan-makanan yang lain. Ini honestly speaking, superfood adalah makanan whole food yang dah dikisarkan. Kenapa dikisarkan? Sebabkan dia nak bagi kita mudah diserapkan ke dalam badan kita. Bila ianya diserapkan di dalam badan kita dengan cepat, apa yang berlaku, kesan dia pun cepat. Macam sekarang ni alhamdulillah saya masih lagi rasa kenyang lagi sebab sahur tadi saya makan ni. Cuma suara saya tak pernah ada sangat. Tak bermaksud saya tak minum air. Maksudnya saya tak minum air lah kan. Poin dia kat sini adalah sangat gila penting untuk kita kenal pasti perbezaan produk kurus dan bukan produk kurus. Waalaikumsalam Puan Zila. Apa khabar Puan Zila? Alright. So, saya nampak ada ramai juga student saya dan bekas-bekas student saya dekat sini. Alright. Saya nak bagi tahu sikit, pada 16 hari bulan 5 kita akan buat perjumpaan secara online sebagai satu penghargaan Batak Fitness kepada bekas-bekas student Batak Fitness dan current student Batak Fitness, supaya apa tahu? Supaya kami dapat menunjukkan betapa kami menghargai kami punya student-student ni. Right. Kami dapat menghargai student-student kami sepanjang tempoh perkembangan Batak Fitness ni juga. Dan kami akan bagi beberapa item secara percuma, antaranya lah fitness tracker. Kenapa saya suka bagi fitness tracker ni? Kenapa saya suka bagi fitness tracker? Sebab bila saya bagi fitness tracker, kita akan lebih mudah keep track aktiviti kita seharian kita dan akan dapat membakar kalori kita. Kita dapat tahu berapa kalori yang kita terbakar. Ya, nak cakap juga. Ya, macam mana bunyi tiger? Macam mana bunyi tiger? Macam mana bunyi tiger? Tu bunyi monkey. Tu bunyi monkey lah. Macam mana bunyi monkey? Macam mana bunyi tiger? Macam mana bunyi dinosaur? Macam mana bunyi dinosaur? So berbalik semula tentang tadi.
Berbalik semula tentang tadi. Okey. Berbalik semula tentang tadi adalah apa tadi? Apa tadi? Oh ya, saya bagi fitness tracker ni secara percuma sebabkan mudah. Sekiranya kita nak exercise, kita pakai fitness tracker ni dekat tangan kita. Kemudian kita akan dapat tahu dah berapa kalori yang kita terbakar. Itu nombor satu. Tak masuk ni. Tamu. Lepas tu pula adalah saya akan bagi juga yoga mat dan saya akan bagi juga resistance band. Tapi saya tak pasti dapat tak resistance band ni dalam masa yang singkat sebabkan banyak kedai dah tak jual lah resistance band. Mungkin saya akan bagi benda lain lah kalau katakan perlu saya bagi benda lain. But anyway, tujuan saya buat hari penghargaan untuk Batak Fitness dan ahli Batak Fitness sebabkan saya nak menghargai, sebabkan tanpa diorang kami tak ada result, dan bila tak ada result kami tak dapat nak yakinkan lebih ramai lagi orang. Alhamdulillah sampai ke hari ini kami dah membantu lebih daripada 200 orang dan kami punya target untuk membantu seramai 4,500 orang dan ke atas untuk kami dapat bantu mereka menurunkan berat badan. InsyaAllah saya harapkan dengan adanya hari majlis ataupun hari penghargaan student Batak Fitness ni pada 16 hari bulan 5, insyaAllah saya harap ianya akan dapat memberi sedikit impact kepada target yang saya nak capai pada hujung tahun ni. Apa target kita Noah sebenarnya tahun ni? Kita ada target tak? Target kita apa? Target kita nak tolong 4,500 orang untuk turunkan berat badan diorang 2 ke 3 kilo dalam masa berapa hari? Dalam masa 7 hari. Coach Shah, sesuai ke start superfood before join program? Sesuai puan. Sesuai je. Cumanya perbezaan guna superfood sebelum join program dan waktu join program, kita akan nampak kesannya waktu join program sebabkan bila kita join program, kita akan dapat faham macam manakah caranya kita dapat gunakan superfood ni dengan betul dan dapat impact dan kesan yang lebih jelas. So Noah cakap superfood. Sebut superfood. Dia sebut benda lain. Tak sini je lah. Alright, so saya harap sharing yang saya dapat bagi hari ni adalah saya dapat sedikit ni bol. Saya harap apa yang saya bagi sharing hari ni akan dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Saya nak cakap terima kasih sebabkan bersama dengan kami di dalam live ni. Saya doakan dan saya ada berjaya. Kita jumpa lagi esok, boleh tak? Dan saya nak minta maaf sekiranya ada kata-kata saya yang mungkin menyakitkan hati. Saya minta maaf. Saya punya niat adalah sekadar untuk membantu mereka yang nak turunkan berat badan tu supaya dapat capai berat badan yang mereka inginkan dalam masa yang singkat tanpa menggunakan produk kurus. Sebab cara saya adalah cara fat loss, bukan cara weight loss. Kebanyakan produk-produk kurus diorang fokus kepada weight loss. Sebab itulah kita dapat turunkan berat badan, tapi yang turun berat badan itu adalah air di dalam badan kita. So that's why kenapa kebanyakan produk kurus dia akan menjadikan kita mudah untuk membuang air. Dia akan menjadikan kita mudah untuk buang air besar ke air kecil ke dan sebagainya. Sebab itu adalah kebanyakan produk diuretik yang akan mengurangkan kita punya air dalam badan. Tapi sebenarnya berat kita bukannya turun daripada fat, tapi dia turun daripada air. Allah, tercampak Noh, nanti kita ambil. Alright, masih banyak kepada semua. Saya doakan dan saya ada berjaya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.